Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara sekali lagi pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saya yakin banyak yang nak bertanyakan soalan-soalan panas. Dan malam ni mukadimah kita ialah untuk membicarakan tentang isu WhatsApp. Geng-geng pengkhianat hari ini saudara menggunakan khidmat broadcast messages, menggunakan broadcast WhatsApp. Macam kita sedia maklum, biasanya yang menggunakan perkhidmatan broadcast WhatsApp ini adalah mereka yang contohnya daripada developer perumahan, syarikat-syarikat yang advertise judi dan sebagainya. Sebab benda ni menelan belanja yang besar. Tapi geng-geng pengkhianat ni tuan-tuan, diorang dari segi dana memang tidak ada masalah. Jadi walaupun Presiden sudah menang tanpa bertanding dan Timbalan juga sudah menang tanpa bertanding, mereka hari ini memburuk-burukkan Presiden dengan menggunakan bulk WhatsApp broadcasting system ini saudara, ialah untuk memastikan supaya Presiden punya calon-calon naik Presiden dalam camp Presiden, calon-calon MT dalam camp Presiden tewas dalam pemilihan UMNO yang akan datang, supaya tim mereka boleh mengambil alih, boleh memecat ataupun kata orang tu buat undi tak percaya kepada Presiden dan Timbalan, dan akhirnya mereka boleh merampas parti, meletakkan salah seorang daripada naik Presiden dia sebagai calon VP atau yang menyandang kerusi pemangku Presiden. Dan ini membolehkan beliau dilantik sebagai pengurusi Barisan Nasional dan mempunyai kuasa untuk membawa 30 orang ahli parlimen BN untuk menyokong Muhyiddin atau menyokong mana-mana calon untuk diangkat menjadi Perdana Menteri menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, hari ini antara mesej yang disebarkan ialah kononnya berlaku pertemuan sulit di antara Zahid Hamidi dan juga Saifuddin Nasution. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, hubungan antara Datuk Zahid dengan Saifuddin ini, saudara, dia tak perlu nak buat hubungan sulit dan sebagainya. Bila-bila masa dia nak jumpa dengan Datuk Saifuddin, Presiden boleh arahkan dia datang rumah je. Sebab Datuk Seri Zahid ialah timbalan Perdana Menteri. Kalau setakat nak mengadakan hari ini pegawai parlimen dan pengamal media diarah untuk mengosongkan satu tingkat di bangunan parlimen berikutan arahan pihak atasan. Cakap-cakap di kafeteria parlimen mengatakan bahawa timbalan Perdana Menteri mengadakan pertemuan sulit dengan Menteri Dalam Negeri. Tuan-tuan, ini apa benda nak buat benda fitnah macam ni? Kalau nak jumpa antara timbalan Perdana Menteri dengan Menteri, itu bukan sulit. Bila-bila boleh jumpa. Dan pejabat Perdana Menteri ni tuan-tuan, di ground ni, timbalan Perdana Menteri punya pejabat ni, satu floor dengan kafeteria dan sebagainya. Nak kosongkan apa bendanya. Jadi nampak sangat tuan-tuan, ini antara usul-usul terdesak. Dan dia kata perjumpaan ini bagi mengarahkan Saifuddin, pertama, untuk menerima dan meluluskan usul PAU untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan semasa pemilihan, kononnya. Menerima, memecat dan menggantung beberapa orang ahli UMNO yang diputuskan MKT. Tuan-tuan, pertama saya nak beritahu saudara, Datuk Seri Ahmad Maslan pun dah berjumpa dengan ROS, dah pun memberikan detail explanation secara bertulis kepada ROS. Dia tidak perlu tak perlu nak bimbang sebab benda ni tak ada kes. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, berapa kali dah kita buat usul Presiden Timbalan tidak dipertandingkan. Malah ketika Ismail Sabri yang buat laporan ni tuan-tuan, Afiq ni pernah bekerja dengan Ismail Sabri ketika Ismail Sabri Timbalan Perdana Menteri.
Jadi boleh tanya dengan Afiq lah, siapa yang suruh dia buat laporan pada ROS ni. Kita tak cakap lah Ismail Sabri itu tuduh kan. Tetapi ada hubung kait antara dia dengan Ismail Sabri, kerana dia pegawai Ismail Sabri ketika Ismail Sabri merupakan timbalan Perdana Menteri. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, usul ni Tok Mat dah pergi jumpa dengan ROS, tak ada isu. Tak ada isu. Memanglah ROS kata kena bagi detail explanation secara bertulis. Dan benda tu tak ada masalah untuk kita fulfill apa kehendak-kehendak ROS sebelum dia membuat keputusan. Kemudian dia kata menerima pemecatan dan pengantungan beberapa orang ahli UMNO yang diputuskan. Budak Afiq ni, bila dia buat laporan kepada ROS, dia pun tak ada bangkitkan isu penggantungan dan pemecatan. Kuasa untuk memecat, menggantung ahli ini memang hak Majlis Kerja Tertinggi di bawah perkara 10.6 Perlembagaan UMNO. Jadi saya pun tak faham kenapa mereka cerita ni sentiasa nak mensensasikan benda yang tak ada. 3. Melewatkan keputusan siasatan ROS terhadap PAU sehingga pemilihan UMNO selesai. Tuan-tuan, dia nak siasat cepat ke dia nak lambat ke, ianya tidak menjejaskan parti. Kalau katalah lepas pemilihan tiba-tiba ROS kata benda ni bercanggah dengan perlembagaan, perlu buat pemilihan, maka buatlah pemilihan. Benda-benda yang dibangkitkan ni saudara tak masuk akal, tetapi nak memburuk-burukkan imej presiden supaya calon-calon presiden, tuan-tuan, calon-calon yang bersama dengan parti, calon-calon yang bukan calon pengkhianat parti, yang tidak meletakkan Muhyiddin dan PAS sebagai sekutu mereka, tuan-tuan, mereka nak supaya calon-calon presiden ini tumbang dalam pemilihan yang akan datang. Ramai orang tanya saya, diorang ni sekarang ni dah buat masuk kempen di peringkat grup-grup WhatsApp cawangan, sudah dapat mesej-mesej ni, ketua-ketua cawangan. Tuan-tuan kena tahu saudara, tak ramai orang ada maklumat tentang siapa ketua cawangan. Tetapi pada pemilihan yang lepas saja pilihan raya, tuan-tuan, siapa yang kita lepas pemilihan UMNO, siapa yang kita lantik sebagai Setiausaha Agung? Anwar Musa. Kita tak cakap Anwar Musa yang memberikan maklumat-maklumat ini kepada Ismail Sabri ke, ataupun kepada siapa-siapa jugalah. Kita tak cakap. Tetapi saya rasa ahli boleh tahu siapa yang ada akses kepada nombor telefon, nombor telefon puak-puak yang menyokong geng pengkhianat ni. Itu sebab kita tengok ada calon-calon naik presiden umpamanya yang belah mereka telah mula memanggil ketua-ketua bahagian, ketua-ketua sayap untuk pergi ke pejabat dia. Benda ni semua sedang diperhati, tuan-tuan, sedang dirakam. Jadi kita beritahu yang rajin turun naik pejabat orang tertentu tu, berhati-hatilah. Setiap pergerakan kamu juga dirakam oleh jawatan kuasa pemilihan parti dan ibu pejabat parti. Kalau berlaku je ada bukti pemindahan duit dan sebagainya, jangan salah kalau selepas ini kamu diambil tindakan disiplin. Kerana parti sudah ada jawatan kuasa disiplin, jawatan kuasa pemilihan sudah pun menyatakan apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam pemilihan ini. Jadi saya haraplah kalau kita tengok hari ini, saudara, geng-geng Perikatan Nasional ni sudah terlalu bimbang. Mereka tahu hayat mereka untuk menjadi kluster mahkamah sudah begitu dekat. Sudah begitu dekat. Jadi hari ini mereka sanggup membelanja dan sanggup membiayai tim-tim mereka yang akan menentang tim presiden ni, tuan-tuan. Dan ini saudara amat bahaya untuk parti kita.
Kerana kalau parti kita berjaya dirampas ataupun dikuasai oleh geng-geng pengkhianat ini, nescaya tuan-tuan, kita akan dibawa untuk bekerjasama dengan Bersatu dan juga PAS. Dan ini akan menyebabkan jumlah kursi yang akan dipertandingkan, yang akan ditandingi oleh BN, oleh UMNO pada pilihan raya akan datang hanya 26 kursi yang UMNO akan bertanding. Paling tidak pun mungkin kursi yang PKR menang diagih-agihkan di antara UMNO, Bersatu dan juga PAS, mungkin kita dapat lagi tambah 5. Jadi tinggal 31 kursi saja. 74 kursi yang PAS dan Bersatu menang, kita tak boleh sentuh sama sekali, tuan-tuan. Dan ini akan menyebabkan UMNO akan lupus. Apatah lagi, kita dah bagi peluang untuk Muhyiddin dan rakan-rakan dia bersama dengan kita maafkan dia. Akhirnya dia tikam belakang kita, dia bully kita, dia tindas kita. Memang betul dia jaga orang-orang macam Anwar Musa, dia jaga orang-orang macam Syahidan Kasim, dia jaga orang-orang macam Khairi Jamaluddin dan rakan-rakan dia yang lain, kerana mereka ini adalah geng-geng yang mesra Perikatan Nasional. Namun akhirnya yang perlu membayar harga yang mahal sehinggakan kita kalah dalam pilihan raya akibat daripada mereka merancang untuk melengahkan pilihan raya, merancang untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan parti makin lama makin lemah, memaksa orang mengambil vaksin, memaksa orang yang lahir selepas 2007 tidak dibenarkan untuk menghisap rokok dan menghisap vape. Ini semua menyumbang kepada kerosakan undi Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang lepas. Jadi saya minta orang yang menerima mesej-mesej berantai ini, tolonglah lapor kepada Jawatankuasa Disiplin Parti dan pastikan anda jangan bagi peluang seorang pun geng-geng pengkhianat ini sesedara untuk memenangi pemilihan parti yang akan datang. Itu mukadimah saya. Untuk siapa yang ada soalan, bolehlah WhatsApp soalan anda di talian 011 35954044. Ada nombor tu please? Ada. 011-3595-4044. Okey, silakan. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Report yang dibuat kepada RS oleh ahli-ahli UMNO yang mungkin ditaja oleh pihak tertentu ini, adakah ia relevan dan kukuh? Macam mana? Report yang dibuat oleh ahli-ahli UMNO. Kau berada di sini kan? Sudah jawab belum tadi? Okey. Dalam mesej berantai tersebut terdapat tuduhan mengatakan bahawa, itu pun sama juga, dah jawab. Tak, ini dia kata dalam PAU terdapat unsur salah laku. Salah laku apa? Salah laku semasa pengundian di dalam PAU, dalam mesej berantai itu. Kemudian ini fitnah si KJ kata ada ni je. Mana ada report pasal pengundian dalam PAU tak betul. Dan benda tu pun sampai sekarang tidak ada bukti, tak ada apa benda pun. Orang yang gila macam KJ ni patut cakap tu kena guna kepala otak yang di atas, jangan guna kepala lutut yang di bawah. Kita setiap perwakilan, katalah satu bahagian tu ada berapa? 13-14 orang. Ketua bahagian mesti kenal siapa perwakilan dia. Naib ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, susun bahagian, semua kenal siapa perwakilan dia. Kalau orang bodoh yang tak tahu kat luar, yang tak pernah masuk Perhimpunan Agung UMNO, bolehlah KJ kencing. Tapi orang yang tahu tentang bagaimana struktur parti, siapa yang boleh masuk Dewan Merdeka, siapa yang boleh duduk di kursi perwakilan, setiap kursi perwakilan tu sudah ada tag nama, bahagian mana. Boleh tak orang daripada bahagian lain duduk di kursi orang bahagian lain? Tak boleh. Perwakilan-perwakilan bahagian tu akan tanya kau daripada mana.
Nak masuk? Cuba tunjuk satu gambar je, cukup lah. Satu orang yang bukan perwakilan duduk di tempat perwakilan. Saya cabar KJ tunjukkan benda ni. Ada? Tak ada. It's a total bullshit. Dia tak nak mengaku dia kalah. Dia cuba hasut perwakilan supaya menolak menolak usul tu, dan dia kalah. Apa dia tak cakap? Dia kata Tok Mat suruh Syukri Negeri Sembilan tu masukkan benda tu. Sampai sekarang tak boleh move on lagi. Dah jadi DJ radio tu, buatlah kerja DJ radio tu. Jangan campur urusan UMNO lagi. Move on lah. Bukannya kalah kena pecat tu mati terus. Tak boleh berpolitik. Betul tak? Betul. Dia boleh jadi Menteri Besar Negeri Sembilan, dia boleh menjadi Menteri Besar Selangor. Betul tak? Betul. Kenapa takut? Yalah. Kenapa dia tak nak pertahankan tempat dia di Negeri Sembilan? Dulu ada alasan dia pergi ke Selangor kerana Tok Mat selaku timbalan Presiden, orang yang lebih berkelayakan untuk bertanding di Parlimen Rembau, nak bertanding di Rembau. Dulu Tok Mat hanya Menteri Besar Negeri Sembilan. Sekarang Tok Mat ialah timbalan Presiden parti. Memang layaklah dia bertanding sebagai calon ahli Parlimen. Sekarang ni engkau dah bukan ahli UMNO. Bersatu dah offer kau jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. PN pun offer dia. Idin dah offer. Itu Idin tu bersatu lah. PN lah tu. Dah offer dia jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Pergilah bertanding. Sebab apa dia tak bertanding? Sebab dia tahu dia tak boleh menang kat Negeri Sembilan. Kena tahu tempat mana yang dia orang ni boleh menang. Dia orang ni boleh menang di tempat-tempat yang orang Melayu ramai. Perikatan Nasional boleh menang tempat macam tu sebab mereka berjaya pecahkan undi orang Melayu ni. Itu sebab saya cakap, bila dia tak nak bertanding di Negeri Sembilan, dia pilih nak bertanding di Selangor, itu membuktikan dia seorang penipu. Dia kata BN akan kalah di 6 buah negeri. Kalau BN akan kalah termasuk di Negeri Sembilan, bertanding. Kau nak jadi Menteri Besar, mestilah di negeri kau sendiri. Lebih elok daripada kau bertanding kat negeri orang kau nak jadi Menteri Besar. Bukan mudah. Betul tak? Orang lebih mudah untuk terima dia menjadi Menteri Besar di Negeri Sembilan. Pergilah. Kenapa dia tak berani pergi? Sebab dia tahu bahawa Kerajaan Perpaduan akan menang di Negeri Sembilan. Okey? Dia juga mengatakan tiada sebarang surat untuk dia hadir bagi membela diri pada jawatan kuasa disiplin UMNO. Nak surat untuk apa? Ini dalam Temuan Ramah. Nak surat untuk apa? Dia kalau orang fitnah dia, orang tu buat rakaman, bagi bukti. Rakaman ada, bukti dah ada. Memang terang-terang dia cakap benda tu ketika kempen. Orang-orang yang jadi saksi yang hadir majlis pun ada. Perlu tak kita panggil saksi dan panggil dia untuk minta keterangan supaya dia mengaku dia ada cakap ke tak ada cakap? Ini bukan mahkamah, itu siasatan lembaga disiplin. Tapi kalau macam kes dia tu, bukan hanya ada saksi orang yang hadir di tempat dia ceramah, ada rakaman video, dia sendiri upload dekat dia punya Facebook. Apakah bodoh kita nak pergi tanya dia, betul ke engkau mengeluarkan kata-kata ni? Tak perlu, sebab memang dia upload kat Facebook dia sendiri. Jawatan kuasa disiplin bukan pekak. Sama juga, aku langsung pun tak ada
dibawa ke jawatan kuasa disiplin. Kurang-kurang dia dibawa kepada jawatan kuasa disiplin. Tetapi kalau kesalahan tu dah terang lagi bersulur, perlu tak nak panggil dia bagi keterangan? Tak perlu. Kalau mahkamah lain cerita. Ini bukan mahkamah. Ini hanya jawatan kuasa disiplin. Jawatan kuasa disiplin bukan decide sama ada seseorang itu perlu dipecat dan sebagainya. Selepas jawatan kuasa disiplin siasat, jawatan kuasa disiplin cadangkan supaya dia dipecat. Yang memutuskannya ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Ini soal dalaman parti je. Okey Datuk. Semakan audit mendapati berlakunya pembaziran bagi pengurusan pembangunan Putrajaya berjumlah 812.91 juta seperti yang didedahkan oleh Ketua Audit Negara pada tahun 2021 siri kedua. Dia ada macam-macam lah sekarang ni yang didedahkan oleh pihak audit. Ada juga berbelas juta dibelanjakan untuk beli apa, ventilator. Kementerian Kesihatan. Lepas tu tak boleh pakai. Jadi saya punya saranan satu lah, kita kupas panjang-panjang pun tak guna. Yang penting sekali, selepas audit dapat kenal pasti berlakunya keterisan, SPRM perlu masuk. Tapi kalau SPRM masuk pun jadi macam kes Nazlan. SPRM dah selesai siasat lama dah, tapi Peguam Negara tidak mahu Peguam Negara tidak mahu mendakwa Nazlan. Apa kita boleh buat? Datuk Seri Zalina sampai bergaduh lah dengan Peguam Negara. Dia tidak mahu. Dia tidak mahu dakwa. Tak boleh buat apa. 93 unit ventilator. Betul lah. Memang banyak. Itu sebab kena siasat. Ini dah consider projek Gajah Putih kan? Sekarang ni masalahnya, bila benda ni dah didedahkan oleh audit, kalau kita siasat, dia orang akan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan pendakwaan terpilih, cuba nak intimidasi pemangkang, cuba nak menakut-nakutkan pemangkang. Bukan soal itu. Soal dia, engkau makan rasuah, engkau salah guna kuasa, dan hari ni berlaku pula masalah pembekalan barang yang tak boleh pakai. Engkau punya anggaran. Bila orang siasat, kau kata ini pendakwaan bermotifkan politik, ini siasatan bermotifkan politik. Tapi bila time kau berkuasa, engkau lah champion buat benda tu. Betul lah. Okey? Okey. Ada lagi? Pindahan Akta 655 kenakan denda 10 juta atau 15 tahun penjara bagi Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Adakah denda ini cukup setimpal dengan tindakan yang dibuat? Apa tu? Ni kes macam pencemaran air seperti yang berlaku kat Johor. Okey. Denda dia 10 juta atau 15 tahun penjara. Tak cukup lagi 10 juta. Apa komen tu? Nak komen apa? Ini dia orang yang menyiasat benda ni. Kalau dia fikir 10 juta tu, itu maksimum denda. Maksimum 10 juta. Kan? Okey Datuk, soalan seterusnya. 11 Aku boleh jawab lagi pun benda tu. Kau berada di sini ke tak berada di sini ni? Sini. Ada kau ada soalan lain? LHDN keluar statement. Dia cakap cukai pendapatan golongan kaya mungkin dinaikkan. Maksudnya golongan yang T20 ke atas ni berbeza dengan cukai orang bawah daripada T20 tu. Apa pandangan tu? Adakah dia bagus ataupun ada melibatkan apa implikasi lah? Yalah, maknanya kutipan cukai tu lebih bersasar lah.
Kalau dulu kita buat GST pun macam tu juga sebenarnya. Cukai itu ialah cukai yang mengenakan kumpulan sasar yang tertentu. Contohnya barang-barang keperluan asas, makanan, sayur, barang produk penternakan dan sebagainya. Itu semua zero rated GST. Kemudian kita ada produk kesihatan, macam perkhidmatan kesihatan, klinik, kemudian sewa beli kereta, rumah, kemudian pendidikan. Ini yang orang-orang biasa banyak pakai. So itu dimasuk dalam perbekalan dikecualikan daripada GST. Yang banyak kena GST ni, yang 6% ni ialah untuk produk-produk macam pakaian, perabot, barang-barang yang bukan keperluan asas, yang tidak dipakai oleh orang susah setiap hari beli, tak ada. Contohnya baju. Mungkin orang kaya, dia lalu kat shopping komplek, dia nampak kasut cantik, dia beli. Jadi kalau dia balik, dia lalu nampak baju cantik, dia beli lagi, kan? Tapi kalau orang-orang yang B40 contohnya, dia tukar baju ni setahun sekali, time hari raya, time sekolah buka, baru dia tukar. So itu pun jelas menunjukkan bahawa kita mengenakan cukai bukan pukul rata semua orang kena. Kita kenakan cukai hanya kepada golongan sasar yang tertentu. Maknanya orang yang berkemampuan dia bayar lebih. Dia bukan bukan menganiaya semua orang. Dia orang yang ada kemampuan lebih, dia bayar lebih. Kalau misalnya teks kita pun kita buat macam tu, saya rasa dari segi prinsip tak salah. Sebab dalam Islam pun kita cukai orang yang kaya, kita bagi pada orang miskin. GST kat Malaysia dulu pun kita buat macam tu. Patut 4%, semua barang kena, tapi matilah orang yang golongan B40 ni. So kita naikkan kepada 6% hanya untuk produk-produk yang banyak digunakan golongan M40 dan top 20. Itu yang kena bayar lebih. So cukai ni kalau dia nak naikkan dekat atas, dia kurangkan untuk the B40 ataupun orang yang berada di awal M40 tu, patutlah. Betul. Benda ni ada melibatkan pindaan akta tu macam mana tu? Tak payah. Tak payah. Dia putuskan di dalam parlimen je. Kalau bajet setuju untuk naikkan cukai bagi skil pendapatan katalah lebih 100,000 sebulan, setahun, yang ni naik, dia boleh buat. Dulu bajet je boleh, benda tu boleh turun laksana. Tak payah nak pindah-pindah perlembagaan ke pindah akta ke apa, tak payah. Okey? Minta Datuk ulas sikit soalan ada WhatsApp tu minta Datuk ulas tentang hujah pasir mas berkenaan menu ramah tu. Dia kata menu ramah ni boleh tahan 3 bulan je, sebab harga bahan mentah dijangka naik pada bulan-bulan akan datang. So macam mana? Itu kira boleh maaf lagi lah, tapi ada pop-pop pas gila ni, dia kata menu ramah ni boleh menyumbang kepada kanser. Aku pun tak tahulah puan-puan ni, makin lama makin mengarut. Dia, kalau kita tak puas hati dengan menu ramah ni, sebab sekarang ni sambutan pada menu ramah ni alhamdulillah, dan kita tengok malah pelancong-pelancong pun memuji pendekatan yang Malaysia ambil dalam menyediakan menu ramah ni. Sekarang ni menu ramah ni bukan setakat ada dalam bentuk ayam goreng dengan sayur, ataupun ada setengah-setengah kedai vegetarian pun dah sambut dah sekarang ni. Burger King pun ada menu ramah. Lepas ni saya silap McDonald ikut, KFC ikut, semua ikut. Jadi memang betul lah kalau orang ada anak ramai, menu ramah macam mana pun
sudah pastilah kalau kau masak kat rumah tu lebih menjimatkan. Kena faham bahawa inisiatif yang diambil oleh Kementerian Datuk Seri Salahuddin Ayub ini ialah sebahagian daripada inisiatif yang banyak boleh membantu orang yang makan kat luar. Betul tak? Inisiatif untuk menurunkan harga barang itu lain cerita. Menurunkan harga barang ni bukan boleh main paksa orang, okey kita letak harga shilling semua barang. Tak boleh. Kita ni negara yang mengamalkan free market. Maknanya barang nak naik nak turun tu kita tak boleh kawal. Kecuali barang-barang kawalan macam gula, macam tepung, macam beras, itu barang-barang yang kita boleh letak harga shilling. Ada keadaan tertentu, kadang-kadang dulu macam air Selangor tak ada, baldi pun hampir-hampir jadi barang kawalan. Masa orang main naikkan harga emas, melampau pun emas pernah menjadi barang kawalan. Tapi kita yang mengamalkan free market ni tak boleh letak semua barang jadi barang kawalan. Apa yang kerajaan buat, pendekatan dia ialah salah satu benda aspek yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam mengurangkan, contohnya benda-benda yang boleh dikurangkan, kurangkan monopoli. Contohnya macam ayam, kita nak elakkan daripada ayam ni terlalu mahal harga dia. Kita boleh sekat daripada ayam tu dieksport ke Singapura. Telur ayam contohnya, telur ayam kat Singapura banyak. Sebab kita punya orang yang produce telur ni lebih suka untuk jual kat Singapura, harga lebih mahal. So boleh sekat kat situ. Satu aspek. Keduanya, aspek lain yang boleh diguna pakai ialah dengan menambahkan API ayam ni. Boleh bawa masuk ayam daripada luar. Jadi bila penawaran tu melebihi permintaan, harga pun boleh turun. Itu satu lagi aspek. Ataupun bawa telur daripada Vietnam, bila sampai kat Malaysia ni mungkin boleh jual 3 posen, berbanding dengan ambil daripada tempat-tempat lain yang mungkin mahal. Itu satu juga aspek boleh gunakan. Tetapi dalam skala yang lebih besar, contohnya bila kerajaan tu stabil, kerajaan tu kuat, kerajaan akan boleh bawa masuk foreign direct investment, pelaburan langsung asing. Bila pelabur ramai masuk ke Malaysia, mereka bawa duit mereka datang sini, dia tak boleh pakai duit pound sterling, pakai US dollar untuk melabur dalam negara. Dia kena tukar kepada ringgit Malaysia. Bila dia tukar kepada ringgit Malaysia, demand untuk ringgit akan meningkat. Dan bila demand untuk ringgit meningkat, penawaran tu kurang, maka harga ringgit akan mengukur. Bila harga ringgit akan mengukur, inilah yang akan memberi kesan pada yang paling besar, terutamanya untuk produk-produk yang kita import barang daripada luar negara. Produk ni sudah pasti akan dapat kita beli dengan harga yang lebih murah, Ada juga produk tempatan, tapi dalam menyediakan produk tempatan tu ada elemen daripada luar juga. Contohnya macam ayam tadi, ayam tu dipelihara di Malaysia, tapi dedaknya datang daripada luar, betul tak? So kalau beli dengan US dollar, sudah pastilah kalau nilai ringgit itu lemah, kita bayar lebih. Kalau nilai ringgit sudah mengukur kerana ada sebuah kerajaan yang stabil, kerajaan yang diyakini oleh pelabur, dan ada banyak pelabur langsung asing masuk, peningkatan demand untuk ringgit itu tinggi, maka kalau katalah ada 14 komponen untuk menyediakan satu produk siap, ada 4 perlukan barang yang diimport. Itu pun akan menyebabkan produk tempatan juga akan menjadi kurang harga dia. Selain daripada itu banyak jugalah langkah-langkah menguatkuasakan undang-undang, contohnya macam Akta Anti Pencatutan dan sebagainya. Itu juga kerajaan boleh gunakan untuk mengekang mereka yang menaikkan harga barang melampau ni. Okey? Ada ura-ura kononnya
geng broker dengan pengkhianat ni akan letak jawatan sebagai ahli parlimen. Okey. Dan PRK akan dijalankan dan mereka boleh bertanding balik di atas tiket Perikatan Nasional. Saya tak fikir benda tu akan berlaku. Sebab orang-orang yang geng-geng broker ni semua penting diri. Apa guna dia nak letak jawatan? Mungkin dia dibayar, kan? Dia letak jawatan, tapi lepas tu dia tak boleh bertanding tu. Kalau letak jawatan boleh bertanding tu? Mana boleh? Letak jawatan sebagai ahli parlimen? Tak boleh. Tak boleh. Dia ada satu penggal, dia Khamis. Okey? Kira tu ada satu video ni tengah viral. Video berkenaan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Okey. Dalam video tersebut, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahawa kerajaan akan membuat penempatan baru yang lebih tersusun dan akan memberi latihan semi skill dan skill serta memberi insurans dan mungkin untuk menyerapkan pelarian-pelarian Rohingya sebagai tenaga pekerja. Okey. Buat meh video tu. Video ni sedang tular baru tersusun untuk orang-orang Rohingya yang berada di Malaysia. Okey, tuan-tuan. Ini antara bahan-bahan yang digunakan untuk memburukkan Datuk Zahid. Untuk makluman tuan-tuan, ketika ini Datuk Zahid merupakan Menteri Dalam Negeri. Itu sebab dia keluarkan kenyataan dia masa tu dia Menteri Dalam Negeri. Dan apa berlaku pada pelarian-pelarian Rohingya ketika itu? Ketika itu tuan-tuan, ramai orang Rohingya dibunuh oleh junta tentera Myanmar. Ramai di antara mereka yang beragama Islam ni dibakar hidup-hidup, dirogol dan sebagainya oleh junta tentera Myanmar. Jadi ramai di antara mereka datang ke Malaysia mendapatkan perlindungan. Ketika itu Datuk Seri Zahid merupakan Menteri Dalam Negeri. Itu yang dia kata dia akan bagi latihan, dia akan buat penempatan yang lebih baik apa semua sekali. Itu ialah ketika geng-geng Rohingya ni tuan-tuan dizalimi dan kita memberikan bantuan kepada mereka selaku pelarian atas sifat keprimanusiaan dan simpati kita terhadap apa yang mereka lalui di Rohingya. Masa tu tuan-tuan, saya nak beritahu, belum lagi ada orang yang besar kepala. Geng Rohingya ni ada yang besar kepala yang kata ini Rohingya, ini pasar Selayang Rohingya punya, bukan Malaysia punya. Belum ada lagi. Saya masih ingat bila saya bagi bantuan masa PKP, kita bagi bantuan beras, telur pada orang Rohingya. Orang marah kita, tuan-tuan. Padahal kita bagi bantuan tu kepada orang Rohingya yang memerlukan. Bukan ketua pun dia orang tu, dia self proclaim yang mengatakan dia ni ketua kepada geng Rohingya yang apa ni mulut lancang tu pun dia dah minta maaf dah. Jadi kita faham ramai di antara rakyat Malaysia ni ada sikit marah dengan orang Rohingya, terutamanya berhubung dengan pasar borong di Selayang tu. Tetapi tuan-tuan, video yang disebarkan untuk memburukkan imej Datuk Zahid ini ialah video lama tuan-tuan. Ketika itu reaksi Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri ketika itu ialah kerana pada ketika itu orang Rohingya dibunuh, dibakar hidup-hidup, dirogol, dan kita memberikan perlindungan kepada pelarian-pelarian yang datang ke Malaysia. Ini kena faham. Okey? Betul. Satu lagi tu, MP Subang tu dia mencadangkan kepada kerajaan untuk penyenaraian IPO Petronas tu. Adakah ia bagus ataupun macam mana? Apa impact dia tu? Penyenaraian
IPO Petronas. IPO. Maksudnya macam nak ni lah. Okey. Mencadangkan supaya Petronas disenarai awamkan kat Parlimen, dicadangkan. Ini kita tak payah komen dulu lah. Kena baca betul-betul apa benda yang ditulis. Kita Ini jangan komen. Parlimen tu. Jangan komen dulu. Okey, okay. Kerusi Dun Batangkali telah Cuma ini ada satu lagi video apa? Video yang 757 tu. Berita Tentang penjawat awam ni. Mana dia? Buka dia. Dia ada satu lagi fitnah ni tuan-tuan Datuk Seri Anwar Ibrahim harus menilai semula struktur perbelanjaan membabitkan penjawat awam supaya tidak disifatkan melebihi daripada angka yang sewajarnya. Ini kerana kerajaan memperuntukkan lebih 100 Okey, ini satu lagi fitnah Itu sewajarnya. Kalau kita tengok tadi kenyataan yang dikeluarkan tadi oleh berita 757 ni, dia kata Datuk Seri Anwar perlu mengurangkan penjawat awam. Jadi ramai orang marah ni tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang buat idea bodoh ni berita 757 yang minta supaya Datuk Seri Anwar mengurangkan penjawat awam. analisis. Dia kod penganalisis. Saya nak beritahu tuan-tuan, kerajaan ini saudara memerintah bukan dengar cakap penganalisis Profesor Kangkung ni. Ataupun dengar cakap 757 tuan-tuan. Kena tahu beza lah. Sebab sekarang ni orang dia hantar sebar video ni, kemudian cakap inilah akibat bersama DAP. Inilah akibat bersama DAP. Saya nak beritahu tuan-tuan, DAP takkan berani keluar ayat suruh penjawat awam ni dikurangkan daripada 1.3 juta orang menjadi 800,000 orang. Ingat UMNO akan duduk diam ke tuan-tuan? Penjawat awam ni kebanyakan dia orang Melayu juga. Kita sudah pasti kita akan pertahankan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, tidak bermakna kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini semua benda yang dia buat kita akan ikut tuan-tuan. Ini kena faham, kena jelas. Kita tak akan biarkan kalau ada pihak di dalam kerajaan perpaduan ini cuba membangkitkan nak membunuh periuk nasi orang Melayu yang bekerja sebagai penjawat awam, nak kurangkan penjawat awam daripada 1.3 turun pada 800. Habis 500,000 orang yang hilang pekerjaan ni nak kerja apa? Nak kerja apa? Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO takkan membiarkan benda ni berlaku. Dan sehingga hari ni ianya insya-Allah takkan berlaku. Jangan ambil kenyataan Ramasamy seorang. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah sebut bahawa kenyataan Ramasamy tidak mewakili Pakatan Harapan. Dan Anthony Loke pun sudah mengecam Ramasamy. Beritahu dengan Ramasamy, kita bukan pembangkang sekarang. Kita dalam kerajaan cari solution. Bukan bertindak macam seolah-olah dia masih lagi pembangkang. Dia padahal dia timbalan ketua menteri. Jadi jangan bimbang tuan-tuan. Laporan berita itu saudara, kita pun tahulah Astro ni saudara, Atok punya kawan. Siapa nama dia? Ananda Krishnan. Memanglah berita Awani ke ataupun 757 ni banyak yang sebelah tu. Dia akan bangkitkan supaya orang benci dengan kerajaan perpaduan ni. Jadi kita jangan termakan kita jangan termakan dengan fitnah mereka ni saudara. Okey? Betul. RPK melalui Malaysia Today mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim lari ke Turki sebab takut berdebat dengan Muhyiddin Yassin di Parlimen hari semalam. Ini tentang tuduhan Anwar bahawa ini saya rasa RPK ni kita tak boleh panggil dia RPK. Kita kena panggil dia RTPK.
raja tak berfikir. Sebab dia ni tak pernah berfikir. Dia fikir semua orang bodoh. Dia keluarkan kenyataan. Baik, contohnya macam hari ni saya cakap kerajaan membayar ganti rugi kepada Tan Sri Apandi kerana Mahathir memecat Tan Sri Apandi sebagai pegawai negara. Dia keluar, dia kata, Lokman Adam kata kerajaan bayar 3.7 juta kepada Tan Sri Apandi kerana membantu menyembunyikan penyelewengan 1MDB. Tak ke celaka? Jauh. Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke Turki kerana Turki ditimpa musibah. Bila time Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam Dewan, Muhyiddin dengan Haji Hadi pun tak ada. Haji Hadi boleh maaf lah, dia kena sesak nafas. Kan? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim balik, dia terus pergi ke parlimen pun, dia orang tak ada juga. Ponteng lagi. Padahal lah muka kau pergi bagi orang yang dah tentu ponteng ni jadi ahli parlimen lagi buat apa? Kan? Dia boleh kata Datuk Seri Anwar lari pergi ke apa ni? Pergi ke Turki kerana takut nak berdepan dengan Muhyiddin. Apa bodohnya? Dia tak ada otak ke? Muhyiddin ni dia cuma membahas titah dia raja. Datuk Seri Anwar tahu ke dia nak cerita pasal apa ni, pendakwaan terpilih semua ni, siasatan terpilih? Mana dia tahu? Kenapa nak lagi? Tapi yang aku pelik ni, masih ramai yang bodoh yang dengar Raja Petra. Walaupun boleh check apa yang dia cakap tu semua tak ada substance. Walaupun boleh check yang dia fitnah tu pun bukan susah sangat. Kau check aku punya Facebook, kau tahu dia fitnah. Kau check apa yang Datuk Seri Anwar cakap pun kau dah tahu dia fitnah. Sebab yang kita cakap lain, yang dia sebut lain. Dan dia tak ada rasa malu, tak ada rasa aib. Ini masalahnya. Cuma kita ni bila orang fasik datang menghantar berita, patutnya kita tabayun dulu, kita check. Kita biar, kita terima bulat-bulat apa Raja Petra. Aku kalau orang tanya aku tentang apa Raja Petra cakap, apa komen aku smash terus. Yang kau bodoh pergi dengar Raja Petra buat apa? Kau dah tahu dia ni blogger Muhyiddin, blogger Perikatan Nasional, kerja dia memfitnah je. Lepas tu kau tanya aku setiap malam aku jawab isu-isu ni. Kau tak dengar apa aku cakap, lepas tu kau suruh aku ulas. Ni kadang-kadang pun boleh tahan juga. Benda, hampir semua benda kita ulas, dia hantar suruh kita ulas. Tiap-tiap malam nak ulas dia sama. Tak adalah. Pertama sekali kau suruh aku ulas, aku dah ulas dan terang-terang kau tak dengar. Lepas tu kau suruh aku ulas. Dia kadang-kadang ambil sebiji kan. Aku jawab direct je. Sah kau tak dengar apa aku cakap. Kan? Lepas tu nak suruh aku ulas. Okey Datuk. Engkau pun boleh tahan juga. Kau duduk depan aku, kadang-kadang aku dah jawab pun kau suruh aku ulas lagi. Kau ni lebih kurang macam tak fikir. Raja tak fikir. Apa dia? Tak boleh ulas satu tu. Ada batang kali Ponteng sidang Dun sampai 6 bulan. Nasib baiklah dah nak ujung-ujung ni, dah nak buat pilihan negeri, barulah dia kena lucut keahlian dia sebagai ahli Dewan Negeri. Tapi dia makan gaji buta tu. Dia nak buat macam mana? Bila dia kena lucut ni, hilang lah gaji buta dia. Tapi takkan ada pilihan raya kecil lah. Kena tunggu pilihan raya negeri. Kesian lah orang Batam kali. Itu sebab lain kali jangan pilih orang macam ni sebagai calon pilihan raya.
Tapi dulu pun kita dah keluarkan statistik. Muhyiddin dan Haji Hadi ni antara orang yang paling kuat ponteng. Tapi rakyat Malaysia yang berada di Marang, rakyat Malaysia yang berada di Pagoh, saya tak tahu. Dia sanggup lupakan pemontengan ni hanya kerana duit yang disogok. Dapat duit, wallahi saya undi PAS, undi juga, ambil lah kau. Dapatlah kau ahli parlimen kaki ponteng macam ni. Nak cakap macam mana? Bukan kita tak cakap, dulu kita dah cakap setiap malam, jangan bagi undi pada orang macam ni. Tapi kau bagi juga. Jangan lepas ni komplain, kenapa dia ni tak datang. Yang kau undi pasal apa? Betul tak? Bukan salah dia orang, salah kau orang. Kau orang yang bagi undi. Kau dah tahu dia ada masalah macam-macam. Seorang tu pun dah memang jadi duta Timur Tengah pun tak pernah pergi Saudi ketika dia jadi duta. Dah tahu makan gaji buta, kau bagi sambung lagi dia punya jawatan sebagai ahli parlimen. Harap-harap petisi mahkamah ke atas dia berjaya. Boleh kita lihatkan dia. Doalah orang-orang di Marang tu. Okey? Okey, Datuk. ARBA Foundation dalam siaran TikTok menyatakan bahawa rakyat tak payah keluarkan duit KWSP, tapi sepatutnya kerajaan yang membantu. Dan ini dapat dilaksanakan sekiranya kerajaan tidak perlu membayar hutang 1MDB sebanyak 15 bilion. Apa komen tu? Yang cakap ni Dr. Muhammad tu kan? Pakar ekonomi. Ini pakar kejadah kau tu. Pakar kangkung. Pakar kangkung. Itu Daim punya saudara, anak saudara ke apa. Dulu jadi penasihat Mahathir. Beritahu dekat Bahalul ni, kan, masalah negara ni dia berbangkit dengan 1MDB tu. 1MDB tu punca masalah ni datang ni, culprit, the main culprit ni siapa? The main culprit dia ialah Jolo. Main culprit Jolo yang dapat 1.2 bilion US dollar ialah Jolo. Jolo anak kepada kroni Mahathir. Siapa yang suruh Jolo frame Dato' Najib? Siapa? Jolo dapat bantuan daripada siapa? Ini Dato' Seri Anwar dah dedahkan dalam parlimen pada tahun 2022. Dia cerita tentang bagaimana Governor Bank Negara membantu penyelewengan duit 1MDB. Siapa? Zeti Akhtar Aziz. Sama juga orang Mahathir. Siapa? Nur Muhammad Yaakob. Sama juga orang Mahathir. Zeti Akhtar Aziz dapat 715 juta melalui akaun suami dan anak dia. Sampai sekarang tak ada dakwa. Sebab apa? Sampai sekarang Nur Muhammad Yaakob terima 85 juta. Dia yang buat cadangan supaya kabinet meluluskan pinjaman kepada SRC International guna duit kuap. Ada sebarang pendawan pada dia? Tak ada. Sebab apa? Orang Mahathir. Jadi ini agenda menyeleweng duit 1MDB ni. Agenda siapa? Agenda Mahathir untuk frame Dato' Najib. Tapi nak beritahu, aset 1MDB 52 bilion ketika dia bermasalah tahun 2013. Hutang dia baru 41.9 bilion. Aset dia lebih daripada hutang. Kalau dijual semua harta dia, masih ada surplus. Itu bukan punca negara ni berhadapan dengan masalah. Punca dia kerana ambil Dr. Muhammad ini, punah sihat ni yang bayar gaji mahal ni, jadi penasihat. Kerana ada manusia yang bingai macam ni, Dato' Najib tinggalkan negara dengan hutang hanya 686.8 bilion. 686 bilion saja. 61 tahun kita perintah, hutang terkumpul baru 686. Pada ketika itu, bulan suku pertama
Daripada 50.8% berbanding GDP dah turun jadi 48% berbanding GDP. Turun lagi kadar hutang kita. Tapi bila bagi mangkuk bernama Mahathir ni menjadi Perdana Menteri dengan nasihat manusia bernama ni, siapa nama dia? Muhammad Khalid. Habis lingkup hutang negara hari ni sudah berapa? Hampir 1.5. Siapa yang buat hutang kita 686 ni mencecah lebih 1 trilion? Mahathir. Siapa penasihat dia? Mangkuk ni lah. Lepas tu nak ajar orang tentang dia kata 1MDB punca hutang. Dia pandai simple matematik tak? Which one is bigger? 41.9 billion ataupun sekarang ni hutang dah 1.5 trilion. That is more than double daripada hampir 700 bilion. Maknanya peningkatan dekat 800 lebih bilion ringgit. Mana lebih teruk? Peningkatan hutang 800 lebih bilion ni ataupun hutang yang 1MDB ada 41.9 bilion yang boleh di clearkan hanya dengan menjual aset 1MDB yang nilai dia lebih daripada hutang. So mana lebih ni? Takkan dia tak boleh fikir. Itu sebab aku cakap Mamat ni profesor kangkung je. Bukan ada otak pun. Kena tahulah orang yang ada doktorate ni, bukan dia ni banyak idea tau. Dia tulis tesis apa semua, dia ambil orang lain punya penulisan. Jangan ingat semua orang yang ada doktorate ni bijak. Yang bingai pun ramai. Actually, from what you read, you should came out with your own ideas. Barulah kau hebat. Kalau kau setakat pandai baca dan pandai ulang, termasuk orang lain buat silap, kau ulang kesilapan dia, itu namanya bodoh. Aku kadang-kadang bila nak sekolah kan doktor-doktor bongok ni, geram juga kan. Macam pandai sangat. Dulu masa dia pertikaikan tentang harga barang, dia bias. Dia cerita tentang harga sayur contohnya. Dia tak ambil purata harga sayur tu. Dia ambil contoh dia bagi tu, dia ambil harga sayur yang naik paling tinggi. Dan itu dia menggambarkan. Dia beri gambaran. Setelah aku duduk kat Kementerian Kewangan, aku tahulah Profesor Kangkung ni macam mana. Kita kaji semua sekali. Mana boleh kau kena ambil purata, kena ambil media. Kabarnya maknanya tak datang mesyuarat MT malam itu. Alhamdulillah. So kalau maknanya tak datang mesyuarat MT malam ni, adalah kemungkinan rezeki untuk aku punya pemecatan dibatalkan. Amin. Ada soalan daripada netizen tu. Dia kata kenapa SPRM bila buat serbuan atau ambil kenyataan tiada media coverage, tidak seperti masa Datuk Seri Najib dan Zaid dahulu? Senang je. Dulu ada Menteri Dalam Negeri yang busuk hati. Dulu ada Perdana Menteri yang busuk hati. Itu sebab lepas pilihan raya, dia tahu bahawa mestilah Datuk Najib yang kena sediakan dana untuk 222 kawasan parlimen, yang kena sediakan dana untuk 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh negara. Bukan semua sekali dana dia bagi selepuk. Dia bagi mula-mula untuk sebelum pilihan raya, lepas tu sepanjang tempoh pilihan raya, lepas tu lepas pilihan raya nak bayar hutang kemah apa semua sekali, duit tu masih lagi pada Perdana Menteri. Dan bila kita kalah, duit tu dipindahkan daripada Putera Perdana, pejabat Perdana Menteri, pergi ke pavilion. Dia tahu memang duit tu ada kat situ. Cuba kalau kita hati busuk, kita pun pergi selongkar rumah Mahathir, pergi selongkar rumah Mirzan, selongkar rumah Mukris. Kau cuba bayangkan rumah Mozani. Berapa biji kereta? Satu biji kereta harga yang 26 juta pun ada. Bugatti Veyron.
Sekarang dah lebih 30 juta kan? Ya, lebih. Macam-macam. Okey? Okey, itu je. Itu je. Okey, minta tolong share live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.